Bismillahirrahmanirrahim. We begin our lecture on chapter 3, authentication, authorization and accounting, or in short, people always say as triple A, triple A. So authentication, authorization and accounting. In previous chapter, you already learned how to secure a network devices ataupun in more detail, router, switches, contoh if you want to configure a network devices, how to configure it securely and enable the security features such as password, and also ada buat SNMP. So even kalau kita enable ke SNMP for monitoring the SNMP, we should configure SNMP v3. And also if let's say we have the configuration, right? So we enable the encryption so that all the plain text password can be converted into the secure encrypted password, right? So when people get the configuration, they cannot get the password. All right. And when we when we go into the password for the router, right? So it's in case the administrator or the network engineer want to enter the router. So for example, we enable SSH, right? So when we enable the password can be configured using local account. So when the username and password is all stored in the router, or the alternative way is we enable AAA. So that mean bila kita nak masuk ke dalam router tu, kita masukkan nak access kepada router tu, dia akan first authenticate username dengan password yang admin tu masukkan dengan satu server dulu, dengan AAA server. So dekat situ dia akan authenticate, okay, username dengan password ni betul tak? Bila dia dah authenticate betul, dan dia akan beri authorization pula. Okay, username dengan password ni kita boleh set pula apa sahaja yang dia boleh access. Maksudnya mungkin dia hanya boleh access certain levels. So dan kita juga akan enablekan accounting. So dengan AAA ni kita boleh buat accounting. That means kalau dia buat any configuration changes ataupun dia run any command dekat dalam router tu, that means that all of the all the command or anything which the user enter will be recorded dekat accounting punya server. So kita boleh tahu apa yang dia buat. Mungkin for example tahu yang isu jadi dekat Facebook tu, I not sure if you guys tapi rasa semua akan rasa kot minggu lepas tak silap. Down tu Yes. Berangkai. Kan. So kalau siapa yang ikut perkembangan so mungkin I think semua orang akan gunalah social media, FB. Even mungkin kalau you guys rasa FB tu untuk orang tua pun, mungkin you guys gunakan WhatsApp ataupun mungkin kalau you guys gunakan Insta. So I think all is ada outage lah. So basically mungkin kat sini siapa yang pernah baca write up ke, mungkin tahu, mungkin nak share ke nak saya share je? Apa jadi? share. Share. Okay, so apa yang saya tahulah based on pembacaan saya dan apa yang saya guess, kalau kita tengok official statement from Facebook punya release is because of dia punya accounting tools, right? So untuk pengetahuan you guys, Facebook punya network ni is highly automated tau. Dia bukan macam yang kita conventionally tahu. Maksudnya kita ada router, betul kita configure. Kalau kita nak do anything, macam kita nak buat network audit ke, kita akan automatically bukan automatically lah, maksud kita manually masuk router, switches, dan kita run command, kita dapatkan command tu dan kita buat audit. All the macam Facebook, Google, all the hyperscale punya network macam Google, Facebook, all the big network, their network is fully automated, is highly automated and fully complex. So macam last, if I'm not mistaken, saya datang ke conference Malaysian Network Operators Group, MINOC, ada orang Facebook, Jensen Ecker kot, I think dia adalah I think technical people for Southeast Asia or something. So they share lah macam mana Facebook punya network. It's all about SDN, the software defined controller. So even ada term SDN sekarang ni,
Facebook network tu is highly automated. Contoh kalau dia rasa path kat sini latency tinggi, dia punya router tu akan automatically reconfigure dia punya path pergi ke sini. So anything, my point is everything is automated. So berbalik kepada outage hari tu, based on dia punya release, dia pasal dia cakap ada some misconfiguration. So kalau misconfiguration, satu mungkin ada several team of Facebook punya network engineers, dia nak buat network audit. So dia ada satu tools, dia akan tulis script dan dia akan buat some network audit lah. So network audit ni mungkin dia nak tengok dia punya latency ataupun dia punya compliance to certain something lah. Dia buat script, dia akan tarik configuration. Tapi problem dia, the tools dia ada super admin right. So bila dia run certain command, dia buatkan dia punya routing tu down. So anyhow, kalau kita tengok daripada perspektif Cloudflare, one of the Facebook punya peers, basically semua Facebook punya peers, BGP peers, maksudnya dia nak bila kalau kita nak join internet, kita punya network tu kita mesti peers dengan network besar macam Cloudflare, macam anything lah. So selalunya dia peers gunakan protokol BGP. Kalau kita tengok daripada routing table internet hari tu, bila jadi outage tu, basically prefix Facebook basically just stop being advertised to the internet. So kalau kita tengok internet, basically Facebook punya prefix just hilang. Prefix tu maksudnya all the IP address block lah hilang. So anyhow, dia punya BGP session tu down. So bila down, dia berangkai lah. So bila orang buat facebook.com, orang try nak resolve, samalah Facebook punya DNS server pun tak boleh nak reachable. Benda tu dah tak boleh start nak reachable. So even kalau hari tu dia dah restorekan connection, so bila satu dunia try nak access, nak resolvekan facebook.com ataupun instagram.com, all of the DNS punya query tu terlampau banyak, satu dunia try nak tengok tiba-tiba tak ada, lepas tu bila orang try tak boleh pula, orang try banyak kali, so somehow dia berangkai menjadi DNS storm and everything. So menyebabkan proses nak restorekan servis tu menjadi lagi kompleks lah. So anyhow, the point is because of misconfiguration. So bila jadi macam tu, bila nak buat siasatan, of course server Facebook punya Facebook punya network mesti dia ada enable kat accounting tu. So mesti dia tahu okay mana script ataupun apa user yang menjalankan network audit tu. So pada situ dia tahulah. So point dia, cuba bayangkan network besar macam Facebook tu tak enable accounting. So mungkin ada engineer yang buat kerja, semua benda tak record. So bila berlaku outage macam tu, dia tak tahu pun apa sebab outage tu. Faham tak? So that's why macam network macam kita ni pun kena enable accounting. So that we know anything that happen dekat dalam network kita. Itu baru mukadimah. So kita try cepat-cepat kan, kamu boleh baca sendiri. So kita akan tengoklah sikit introduction, purpose dia. Kita ada local local AAA authentication. So senang cerita local AAA ni yang macam kita belajar minggu lepas tu, yang kita buat username dengan password tu kita save semua dalam router. Dan juga kita ada server base. So ini yang kita ada satu server punya AAA punya server. Mungkin kita ada TACATS ataupun Radius. So kita akan authenticate user nak gunakan network devices tu dekat AAA punya server. So kita tengoklah. Okay, so kita tengok section 1. So we will explain why AAA is critical to network security and describe the characteristic of AAA. Tadi pun saya bila mukadimah tadi pun saya dah terangkan betapa pentingnya ada AAA dekat kita punya network. Okay, overview. Kalau kita tengok kalau dulu kalau contoh kita pakai telnet so kalau kita tak gunakan AAA, kita password tu kita just macam simply tak ada username just password, orang boleh senang brute force lah. So contoh dia try satu-satu. So mungkin password dia Cisco 5C tu kita try banyak-banyak banyak kali. Kalau kita pakai AAA, kita boleh buat set policy. Satu, kita boleh macam ialah kita belajar dekat dalam minggu lepas tu, kita boleh buat kita boleh try untuk blacklist lah. Maksudnya kita orang try nak attempt mungkin 10 kali ke, kita stop dia. Tapi kalau kita ada AAA, kita ada extra layer of security lagi. Dah lah ada username, lepas tu ada password. Lepas tu bila kita enablekan AAA tu, bila orang try banyak-banyak kali, kita boleh trace siapa yang nak try brute force. Dan mungkin kita boleh buat access list lah, kita boleh block orang tu untuk try brute force. Okay, so kalau SSH pun sama. Kalau kita pakai local database, kita simpan username dengan password dekat dalam router tu, right, orang pun boleh try untuk brute force juga. Okay, so kalau kita ada AAA, then kita boleh
avoid that lah. Kita boleh ada extra layer of security because nowadays dengan tools dan sophisticated punya cara hacker tu mungkin kita rasa dah tak selamat kalau kita just buat macam ni Satu lagi dia mungkin kat sini dalam slide ni tak letak, tapi bagi saya lah kalau pengalaman saya, kenapa ada AAA server ni, dia adalah dia siapa kat sini kot boleh tahu apa yang saya pun cuba nak cakap antara kelebihan terbesar AAA ni. Kot lah siapa nak teka. Tak ada kan, nak cepat masa. Okey. Kalau saya dulu kalau tak ada AAA server ni headache So contoh saya kerja dekat satu ISP ni, dia ada 100 router ataupun ada 100 switches. Okay, kalau username dengan password semua satu-satu kita nak letak dalam router, kita simpan dalam router. So bayangkan ada engineer baru, junior engineer masuk, okay, dia ada username dengan password di sini. Adakah make sense setiap kali ada engineer baru nak join kerja, kita kena masuk ke 100 router tu, kita kena tambah username dengan password yang betul. Adakah itu scalable? Tak scalable. Tak, right? So kan senang, kita ada satu AAA server, kita just letak username dengan password kat situ. So all the routers dia just authenticate dekat AAA server tu. Kan senang kita. So work smart, don't work hard. Okay. Tapi sekarang ni tak boleh Sekarang ni kena dua-dua. Work smart, work hard. Dua-dua kena. Okay. Alright, so apa tu AAA? So first authentication. So dia ni recap balik lah ITP 450 tu. Authenticate, dia tengok adakah anda tu orang yang betul. So contoh macam mana you guys nak bagi tahu yang you are the person that you are saying. So of course that's why dia minta username dengan password yang betul. Itulah untuk cara dia authenticate. Ada cara lain tak nak authenticate selain daripada username dengan password? Biometric. Yes, Private. correct. Biometric. Tadi ada dengar private apa tu? Private apa? Suka nak dengar tu. Private key. Yes, private key. So kalau kita gunakan apa ni? Macam RSA ke kan, reverse shaman tu. So basically kita ada private dengan public key. So boleh juga. So contoh kita generatekan public key, macam kita guna SSH ni lah sebenarnya ada. So kita boleh buat di mana kita ada satu algoritma di mana dia akan createkan two key tau. Maksudnya private key tu kita saja tau, kita saja yang simpan, kita tak boleh reveal. Kan? Tapi public key tu kita akan wawarkan kepada public. Maksudnya kita akan mungkin bagi dekat server ataupun kita wawarkan. So bila orang nak communicate dengan kita, nak hantar data dengan kita, dia akan encrypt data tu gunakan kita punya public key, which is semua orang boleh. Tetapi bila dia guna public key, dia nak decrypt balik data tu hanya boleh gunakan private key kita saja. Itulah dia punya magic dia. So kalau kita nak communicate dengan orang lain pula, so kita akan encrypt gunakan kita punya private key dan orang boleh decrypt hanya menggunakan kita punya public key. Kan? So kalau nak tahu dia guna mathematical dia RSA reverse Shamir apa benda tak algorithm tu kan, reverse Shamir algorithm. Dia bagi saya lah kalau dalam bidang computer science tu is one of the wonders of computer science lah. Bayangkan macam mana? Bayangkan, saya tak tahulah, punyalah bijak reverse Shaman. Dia nama orang tau, RSA tu. Dia bukan nama saya saja reverse Shaman RSA. Rasa dia orang ni Yahudi ke tak? Reverse Shaman ni. Ron Rivers, ID Shamir dengan Leonard Alderman. These three people lah. Dia basically dia just single-handedly change. Sebelum ni kita tak ada tau public key kita currency. Bayangkan dia macam mana dia boleh terfikir satu algoritma di mana dia ada two side of key. So kalau kita dah encrypt dengan satu benda ni, dia hanya boleh decrypt dengan satu key lagi. Even kalau kita punya private key, kita encrypt, kita decrypt balik guna kita punya private key, dia tak akan dapat file yang sama. Maksudnya dia tak akan dapat plain text tu balik. Tak tahulah, tapi I think it's very beautiful punya algorithm lah. Anyhow, balik semula. Satu lagi, authorization tu lah. Okay, so untuk authorization tu is
walaupun dia dah tahu, alright, I have proved myself that okay, I am the one that authorized to access these resources, but the authorization is how what is the extent of your usage. Maksudnya kita boleh tahu, okay, walaupun ya memang kau boleh menggunakan resources tu, tapi apa yang kau boleh guna. So itulah authorization. So maksudnya dia boleh control. So mungkin kita ni junior engineer saja, so kita boleh control. Okay, junior engineer dia boleh run ni saja. Ini tak boleh. So dia boleh control. Okay, dan accounting is kita boleh senang cerita tahu apa benda yang orang tu buat dekat dalam network tu. So itulah accounting. Okay, clear tak untuk AAA tu, authentication, authorization dan accounting? Clear. Yes, Kalau kamu nak berkecimpung dalam bidang cyber security ni, benda paling basic orang akan tanya, even kalau dia interview, apa tu AAA? Maksudnya apa tu authentication, authorization, accounting, dan apa beza antara tiga tu? Kalau tak boleh nak bezakan, so GG lah orang panggil kan. Kalau interview tu terus tak dapat lah kot. Okay. Right. So seterusnya, okay, untuk authentication mode, macam saya cakap tadi, kita ada local AAA. So senang cerita, orang akan try untuk access. First dia nak try authenticate, tapi all the information of username dengan password tu disimpan dalam router tu sendiri. Tapi untuk server based authentication, macam saya cakap, dia akan ada satu AAA server. So untuk ada AAA server tu, dia ada macam-macam protokol. So ada Cisco TechCats, ada Radius. Tapi selalunya orang nowadays orang akan pakai Radius lah. So pasal Radius tu adalah open source. So dia tak vendor login. So kalau kita gunakan Cisco punya solution macam TechCats, so of course lah kita kena, macam nak cakap kena guna Cisco punya solution lah, right? So in the real world bila kamu kerja nanti, tak semua company basically sanggup nak spend 1,000 untuk you know certain. So dia lagi prefer kalau kita ada open source punya solution. So anyhow, dia akan ada konsep dia, akan ada satu server. So bila orang nak authenticate bagi username dan password, dia akan try verify that with the AAA server, dan AAA server dia akan check dalam database dia, cakap okay, right, this is the right is the right person. Then dia akan return back dengan tiga ni acknowledgement. Dia akan cakap okay, right, everything's clear, dan barulah orang klien ni boleh access dia punya resources. Okay, right, so boleh tengoklah ni, boleh bacalah. So macam saya cakap lah, dia akan authentication server tu, AAA tu yang akan beritahu sama ada dia pass atau fail. And it depends. Protokol untuk authentication tu banyak macam saya cakap, ada TechCat Plus, ada Radius. Even kalau macam sekarang pun, kalau Cisco dia ada macam very advanced punya authentication server, dan ada Cisco ICE. Cisco apa tah nama dia? Cisco ICE. Ya betul lah. Cisco ICE. Sorry, ISE ya. Identity Service Engine. So dia ni very advanced punya ni lah. Tapi at the core basically dia just AAA server. Okay, kalau accounting, kita try nak when user be authenticated, kita akan generate a message, dan bila everything yang user buat, command ke apa kan, AAA server tu, router kita akan hantar apa benda yang orang tu buat dekat server, dekat AAA server. So AAA server akan record semua benda apa yang kita buat. So macam tu lah. So bila user exit, baru ada stop that command recording tu. Okay, penting macam saya cakap accounting ni adalah benda yang paling penting. Memang kalau you guys jadi network security engineer one days, inilah yang you guys akan handle. Selalunya auditor akan, kalau tak external auditor, internal auditor akan minta accounting information ni. Kalau tak internal kalau contoh ada berlaku kes pecah amanah kes pecah amanah, kalau ada report polis, basically apa yang polis minta ni adalah accounting record ni. Tapi apa bayangkan company yang besar kan, dia employ pula you guys. Betul, employ, you guys rasa oh okay, gaji besar, tapi sekejap lagi one day you guys tahu accounting server tu tak jalan, dia tak record pun kan. Mungkin engineer lama dia pergi cong bos tu, dia cakap okay, kita ada ni semua tapi jalan, tapi sebenarnya tak jalan. So you guys pun follow je, oh senior cakap biar. So sekali bila berlaku kes pecah amanah, polis minta record accounting tu, kalau tak ada apa jadi kat you guys?
Rasa apa jadi? Buang Kena kerja. sekali lah. Dia kena sekali lah. Bersubahat. Bahat lah. Bersubahat lah. Gigi lah. Nak Zee panggil gigi lah. So boleh lupakan kerja dekat situ, carilah tempat lain. So please, please take note, walaupun senior buat, kalau bahasa kasar dia senior buat tahi, janganlah you guys buat tahi juga. So maksudnya kalau senior tu buat betul, you guys kena betulkan lah. Apa you guys punya senior ke ex senior ke yang buat dalam company Selalu kena orang junior baru masuk, dia tak tahu, dia cakap memang selama ni tak jalan, padahal benda tu sepatutnya jalan. Okay, right. Local A, inilah, ni sebenarnya saya dah tunjuk dah sebenarnya. Saya tak tunjuk ada kan yang saya buat username kan, cuma hari tu dekat dalam router kita tak support command algorithm type ni kan, so kita just abaikan je. So kita buat username dengan secret. Tapi inilah local password, kita buat local authentication. Semua router password tu kita simpan dalam router je. Dan kita boleh enable AAA new model ni kalau kita nak enable AAA dekat router tu, tetapi kat sini nampak tak kita specify kan authentication semua adalah dalam login local je, dalam local. Okay, tapi kita tak libatkan lagi. So inilah cara nak configure, nanti kita boleh buat dekat lab. Yang penting ini just mungkin boleh tengok lah kan, kalau saya tunjuk kat sini sekarang ni pun susah nak masuk kan. So nanti bila kamu buat lab, bolehlah kamu try. Okay. Right, so macam ni. So bila kita nak buat login tu, kita authentication, buat SSH login macam ni. So maksudnya kita dah create satu AAA punya model dan kita minta dia untuk authenticate instead of server, kita buat dekat local. Tapi this is for local lah. So nanti kita tengok macam kita kalau kita buat dalam server punya authentication. Right, kita tengok. Ini contoh kita nak tengok authentication attempt make fail ni, kita boleh tahu lah, kita boleh set lah berapa kali orang boleh try kan. So kalau kita tak buat ni nanti orang brute force pula. So kita set lah 3 kali. Pendapat saya mostly the best practice orang akan buat untuk attempt make fail ni, mostly orang akan buat 3 kali lah. Pasal mungkin kalau kita terus buat sekali terus kita ban tu, kadang-kadang of course engineer ni pun manusia, kadang-kadang dia terlupa password. So letaklah 3 kali. Tapi kalau dah 3 kali pun asyik try, tu kemungkinan brute force. Okay. Okay, kalau nak troubleshoot, ni kita boleh buat debug lah. So macam router macam kalau you guys buat ITT 531, 532 kan, kalau nak tengok routing tu up tak up kan, dengan tak up, dia boleh enable debug. Sama lah juga untuk AAA, kita boleh enable debug. Okay, so kat debug ni dia macam-macam lah. Dia akan setiap paket yang dia hantar tu, dia akan beritahu username nak try tu. Ni kalau kita mungkin kita nak log case dengan Cisco, mungkin you guys jadi engineer nanti, tiba-tiba router tu sepatutnya AAA dia jalan, tiba tak jalan. So mungkin nak troubleshoot, selalunya Cisco engineer first thing yang dia akan buat, dia akan enable debug lah. So mungkin kalau one day you guys ada rezeki nak kerja dengan principal, maksudnya kerja terus dengan Cisco kan, dengan Cisco ke Juniper, maksudnya principal ni, tahu kan level engineer, tahu tak kenapa orang cakap oh dia ni principal engineer, dia ni, tahu kenapa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu so, selalunya dia punya level tau engineer ni. Kalau you guys kerja dekat company, kalau baru masuk tu dia panggil junior lah, selalunya akan kerja dalam network monitoring ke, security operation center ke, dia monitor kan, dia buat tiket. Lepas tu dia akan benda-benda yang mungkin basic ke dia boleh solve lah, tapi kalau tak solve dia akan escalate ke level 2. Level 2 lah. So level 2 ni pun dia akan try lah, dia akan buat basic apa troubleshooting kan. So kalau tak boleh juga, kalau company tu besar, selalunya dia akan ada level 3 engineer. Level 3 engineer ni selalunya is engineer yang dia tak terlibat pun dengan operation. Dia akan basically dia buat planning. Maksudnya dia yang akan tolong expand network ke apa kan. Tapi anyhow, dia still bukan vendor tau. Contoh macam you guys kerja dengan company ISP. Of course lah ISP tu ada equipment Cisco, Juniper, Huawei semua kan. Tapi still dia bukanlah bekerja dengan Huawei ke Cisco ke apa kan. So kalau sampai level 3 punya engineer pun tak boleh nak solve kan, menggunakan apa yang dia orang tahu. So mungkin contoh AAA ni sepatutnya dah configure lah, tapi tak jalan juga. Mungkin pasal dia dah troubleshoot, dia tengok ini ni bang router ni problem software ke apa. Dia akan log case dengan Cisco lah, dengan vendor tu. Kat vendor tu dengan Cisco tu, bila you guys kerja dengan Cisco, dia pula harap dengan Cisco, dengan principal.
dengan principal ni, you guys adalah Cisco. So you guys apa? Kalau you guys yang buat router, maksudnya you guys company yang buat vendor router tu, you guys ada lagi atas nak pergi ke mana? Ada you guys lah. Kena solvekan problem tu. Faham tak? Dia selalunya kalau yelah dia naik level-level kan. Bila you guys dah sampai ke principal, kenapa stress gila? Bayangkan. At least dulu kalau you guys kerja dekat company yang macam bukan principal, at least you guys boleh, okay tak apa, kita boleh buka case, pergi buka case dengan Cisco ke apa kan. Mungkin dia orang tahu. Bayangkan you guys lah yang kerja dekat Cisco tu. Siapa you guys nak refer? You guys lah. Kena. So memang very so you guys kena debugging, kena tengok bawah tu kenapa macam ni, waktu kena ada virtual lab, kena replicate, ambil data daripada customer punya router tu, debug, collect semua, pergi dekat dalam you guys punya environment, kena buat virtual router tu, kena tengok balik, replicate balik apa semua kan. In the same time customer masih call, kenapa tak up? Nampak tak stress je kerja jadi principal. Tapi teka gaji principal tu berapa? 10 ke atas ke saya? Yes, 30. itu paling basic dia. Itu paling minimum dia 10k. Okay. So lagi tinggi you guys naik, of course gaji lagi banyak, tapi lagi headache, lagi banyak responsible lah, right? Anyhow, selingan sikit lagi nak habis kan, mungkin you guys tak. Okay, kita tengok balik dekat server base nya AAA, ini adalah local punya authentication lah, right? Macam ni ulang je balik. Tapi kalau dekat server, kita kena ada AAA server tu. So router tu dia akan authenticate dulu kepada server, dan server tu akan bagi tahu okay, sama ada pass atau fail, maksudnya user tu betul ke tak apa yang dia beri. Dan kalau kita enable kat accounting ataupun authorization, server router ni juga akan minta maklumat tu. Maksudnya okay, user ni apa sahaja dia boleh buat. Dan kalau accounting, router tu akan sentiasa update dekat record tu dekat AAA punya server apa yang dia buat. Okay. Dan nampak tak kadang-kadang ada sampai ada 3 ni. Tahu kenapa ada 3 ni? Balance. Yes, load balance, betul Lawis. Pasal untuk load balance satu, kalau mungkin traffic tu tinggi, so of course lah kalau tiba satu server je kan. Tapi yang paling penting sebenarnya kita buat redundancy. So contohlah kita hanya ada satu AAA server, company besar, tapi pengalaman saya lah, kalau company tu dia macam small and medium, selalunya AAA server dia ada satu je. Okay. Tapi kalau company tu dah besar macam bank, so selalunya diperlukan requirement dia redundancy. So contoh kalau AAA server tu down, dia ada satu lagi. Kalau tak macam, kalau AAA server down, kita tak ada backup, sementara down nak restore tu, semua router tu tak boleh nak access. Contoh kalau tiba ada customer kita kan, minta untuk kita router ke, so kita boleh nak access router tak boleh pula, so kena restore dulu. So untuk redundancy kita buatlah 2-3. So dia buatlah redundancy macam apa ni, macam Awis cakap kan, kita load balance. So kita kadang-kadang ada letak hard proxy ke ataupun load balancer kat situ. Okay. Okay, so untuk buat protokol tu dah ada macam-macam lah macam saya cakap tadi. So kita ada protokol TechCat Plus. Okay, TechCat Plus ni adalah proprietary lah Cisco punya. Ataupun kita gunakan Radius. Radius ni adalah open source. So selalunya orang akan pakai Radius lah, pasal orang tak nak vendor login. Tapi kalau kadang-kadang ada certain company tu dia memang hardcore Cisco ke, memang dia akan pakai bukan TechCat, ya TechCat, tapi sebenarnya dia akan beli lagi canggih lah, dia beli akan, saya cakap tadi, ICE, Identity Service Engine. Pasal siapa kat sini kot tahu kenapa ada certain company tu dia hardcore Cisco? Apalah kot nak teka, kenapa semua benda dia nak Cisco je? Sebab senang ni. Senang apa? Senang nak set up. Nak mitigate. Set up betul, tapi sebenarnya bagi saya lah, kenapa ada certain company tu semua dia bayar lebih untuk semua Cisco, senang. Kalau down, dia terus boleh call principal engineer tu, dia tak payah pening kepala. Ada certain company, kalau macam ada certain company contoh kalau nak senang, yang saya tahulah, Telekom Malaysia, Celcom. Itu memang senang cerita dia memang hardcore vendor lah. So memang dia dengan Cisco. So pasal apa tau? Engineer, dia ada network engineer, tapi network engineer dia tak nak macam fikir lebih. So kalau lebih sikit, cakap tak apa, aku dah bayar mahal dengan Cisco, aku buka case dengan Cisco, so nanti pandai-pandai lah principal engineer tu solve kan, faham tak? So dia ada macam cara dia nak bergantung. So selalunya kalau company kecil ni, contoh kalau macam you guys guna open source punya
open source punya macam Radius. So kalau you guys, contoh you guys adalah level 3 engineer dia atau level 2 nak solvekan tiba-tiba tu problem, you guys nak refer siapa? Open source siapa yang you guys, takkan you guys nak masuk GitHub betul letak dekat komen tu, oh tolong please I have error. Rasa bulan depan kot baru dia betulkan bug tu, betul tak? Kalau kita dengan vendor macam mana? Kan vendor kena layan pasal kita dah bayar dia duit, betul tak? Dia ada SLA. So macam itulah pasal kenapa ada certain orang tu dia ada bergantung gila kat vendor lah, dia bayar banyak mahal. Untuk pengetahuan you guys, UiTM pun macam tu lah. UiTM dia banyak pakai Cisco punya switch. Memang kalau apa-apa ni memang kita akan cari vendor lah. Macam tu lah. So tak nak pening kepala. Okay? Faham tak ni? Right? Saya faham. Seberbis. Okay, so kita tengok so ni authentication AAA punya protokol lah yang memang kena tahu dulu ni. Sebenarnya macam saya cakap banyak lagi. Tapi yang jadi standard industri ni adalah TechCats dengan Radius. So kalau untuk TechCats inilah so functionality dia boleh separatekan AAA according to AA architecture, allowing modularity. So kalau Radius pula dia combine authentication, authorization but separate counting, less flexible, tapi jujurnya lah kan, ini adalah Cisco punya ayat lah. Pasal of course lah Cisco buat slide ni takkanlah dia nak cakap dia punya solution tak bagus, betul tak? Tapi entahlah, mostly Radius is fine. I think even ada certain aspek tu Radius excel compare dengan TechCats. TechCats ni sebenarnya cerita lambat sikit. Saya nak cakap tu lah. So janganlah terapkan dalam minda, okey kamu belajar Cisco ni, Cisco je terbaik kat dunia kan. Saya apa-apa Cisco tak ada Kita kena open your mind. So kita kena open. Bila you guys kerja nanti tak semestinya you guys hanya akan handle Cisco punya devices lah. Okay. Okay, so standard mostly Cisco supported. So kalau untuk Radius dia open lah, ada RFC. Jadi memang open. Basically most of the network devices boleh support dia. Termasuk Cisco. Dan dia gunakan TCP, untuk Radius dia UDP untuk transport protokol. CHAP ni adalah untuk dia punya challenge. Maksudnya bila kita nak buat antara router dengan AAA server tu, untuk kita make sure tak ada orang buat man in the middle, dia akan buat CHAP dulu tau. Dia akan buat exchange key macam tu. Okay, untuk dia punya make sure the communication between the router and the AAA server tu is really is legit. So dia akan buat chat. Tak sure kalau you guys pernah ke tak. Siapa kat sini pernah guna VPN? Siapa tak ada pernah guna VPN? Ke tak pernah? Pernah saya. Pasal tak dia ada akan tukar key kan. Ada certain VPN dia akan guna chat lah. Okay. So protokol support, multi protokol, ini no. Ini kan Cisco ni punya lah macam bajet dia punya semua boleh mati protokol. Radius pun mati protokol, lagi banyak device boleh kan. Dia cakap no ARA atau NetBUI ni, tahu tak ni ARA NetBUI ni apa? Memanglah ARA dengan NetBUI ni adalah Cisco punya software. Memanglah tu. Okay. Okay, anyhow Radius is fine, tak ada salah pun. Okay. Confidentiality, entire packet is encrypted. So Radius is also encrypted. Okay, conversation dia buat ni. So please baca benda ni fahamkan. So mungkin nanti akan ditanya. Okay. Boleh? Ada soalan? Sir, Yep. memang ada dua je protokol dia yang diguna. Banyak lagi. Ini adalah tu standard je. Saya lupa lah ada satu. Apa dah nama dia? Kalau dalam server selalunya orang pakai LDAP. Pernah dengar LDAP? Kalau orang pakai dalam Microsoft punya world, dia nak gunakan Active Directory kan, dia akan pakai LDAP. Ada nama LDAP. LDAP kan. Itu tapi so far saya tak jumpa lagi ni. Dia ada pakai LDAP lah. Ni kalau kita selalunya kita guna ni dekat Windows punya server. Kalau so far tak tahulah. Saya so far bila saya kerja itu saya dah guna Cisco, saya guna Juniper, saya dah guna Fortinet, saya dah guna apa dia guna? Fortinet, Huawei. Saya tak jumpa lagi device network ni yang support LDAP. So far dia akan support dua, TechCats, Radius. TechCats plus Radius, itulah. Okay. Ni nampak Cisco dia kena highlight tu.
Untuk accounting, radius memang ekstensif. Dia memang semua benda dia record. Kalau boleh. Okay. So radius pun is okay lah. Right. Right. So okay. So senang cerita, inilah dia punya step So you guys kena tahu. So kalau macam TechCats, first dia connect, lepas tu dia akan minta username-nya, dia akan hantar prompt, lepas tu dia akan balas balik, dia bagi sini. Kalau untuk radius dia simple sikit. Itu je. Nampak? Kita bagi password, accept. Ni boleh baca sendiri, tapi point dia kalau saya nak simpulkan, kalau kita guna radius punya ni, dia punya step ni kurang sikit. Boleh tak? Faham. Boleh. Alright? Itu dia accept reject je. Pasal bagi radius, kenapa pula kau dah authenticate, kenapa perlu setiap kali kau nak ni kau kena authenticate, faham tak? So macam itulah. Alright, so okay, so Cisco cakap kat sini kan dia ada AAA server punya produk, nama dia Cisco ACS, tapi sebenarnya senang cerita Cisco Secure ACS ni dia dah tukar kepada Cisco ICE. Sebenarnya ni adalah nama lama kepada apa ni lah, kepada Cisco ICE tadi. Cisco ACS. Dia adalah if I'm not mistaken ni lama punya. Basically ICE lah. So dia dah the end of life. So kalau yang sekarang ni yang replace dia adalah Cisco ICE tu. Dan memang pakai pun. Last saya deploy dekat network saya kerja kat Cisco dulu ya. Saya menara Celcom yang baru dekat PJ tu, kita orang memang saya kena configure lah ICE tu, dan juga dekat Axiata memang kita pakai ICE tu lah. Kuat canggih lah. ICE tu macam-macam dia boleh buat application untuk MAC address, macam-macam lagi lah. Macam-macam canggih, macam-macam pening kepala lagi. Macam okay. Okay lah, so ada juga kalau kita nak integrate dengan Active Directory, dia cakap dia boleh integrate juga, tapi so far saya tak nampak lagi. Boleh ke? Tak tahu, okay. So I think itu je lah, okay. So ini dia nak tunjuk macam kita nak configure dekat dengan ni. So macam sama tadi, kita enable kan AAA new model. So kat sini kita boleh enable TechCat server macam ni, address, single connection. Okay, so ini adalah kalau kita nak jadikan router tu sebagai TechCat server. Tapi selalunya server tu kita akan gunakan Linux ataupun Windows. Kita install TechCat ataupun Radius kat sini. Ini kita nak configure supaya router tu sendiri jadi TechCat, tak silap. Ya ke? TechCat server tu. Tak. Silap. Dia basically dia akan authenticate dengan server luar. Bukan. Ini maksudnya dia point kepada TechCat server yang dekat luar tu. So ini cara kita configure. Okay, nanti kita try lah sama-sama dekat lab Okay. So kat sini untuk radius pula. Tadi tu untuk TechCat, so ni untuk kita enable radius. Okay, so radius dia akan minta ports untuk kita nak buat authorization dengan accounting. Dan perasan tak, untuk kita enablekan TechCat ni dia akan ada dia punya challenge key. Inilah dia. Ini yang dia akan buat check antara router dengan server tu. Memanglah username dengan password semua ada kat sini. Tapi untuk kita establish connection pada router dengan server ni, kita akan ada check. Kita akan ada satu key untuk kita exchange. Untuk make sure yang memang betul-betul router dengan server ni is legit punya connection lah. So kita ada challenge key kat sini. Okay? Ada soalan boleh tanya Right, so inilah contoh kalau kita enable, tadi dah tunjuk, itu saja. I think sampai situ. Okay, so sama juga kalau tiba-tiba kita dah enable TechCat dekat server, so betul kita cakap, kenapa tak boleh nak authenticate? So kita nak troubleshoot, so kita samalah kita boleh enable debug. Macam mana kita buat dengan local authentication tadi, kita boleh juga enable debug untuk server base punya AAA. So kita mungkin selalunya lah isu yang selalu terjadi. Ini kalau pengalaman saya. Kenapa AAA tu kali nak up? Pasal dalam network tu. Okay, dalam network ni. Kadang-kadang dekat tengah ni dia akan ada firewall. Pasal selalunya TechCat ni kita akan letak dalam server kan. Server ni dia selalunya bawa firewall. So firewall tu dia tak buka port. Kalau untuk TechCat dia pakai port 1 apa tu
Stackets. Packets digunakan port 49. Selalunya dekat firewall tak buka. So tak, walaupun boleh ping tapi kita tak boleh, dia tak boleh nak pass through traffic ni pasal kat firewall tu tak enable. Kalau untuk apa ni? Kalau untuk silap. Sorry. Kalau untuk radius pula ni port ni. Dia tak buka 1812 dengan 1813. So tak boleh lah. Satu lagi ikut pengalaman saya juga dekat dalam kat sini dekat server ni selalunya kita akan install dekat dalam Unix ataupun Windows ke apa. Selalunya Windows ke Linux ke dia akan ada firewall di sini built in dalam dia punya server ni. So kalau Linux dia akan ada IP tables lah. Kalau pakai Ubuntu mungkin dia gunakan UFW. Kalau dia guna Windows dia ada Windows punya firewall. So dia tak buka port dia tak buka allow port yang saya cakap tu. So tu pun tak boleh up. So kalau nak troubleshoot tu kita boleh debug tu kita boleh tahulah. Dia akan bagi tahu. Dia dah try nak buat authentication tapi tak ada dapat mungkin port tu. Nanti semua all of that semua ada dalam ni. Okay? Okay, I think dah habis lah kot kita punya lecture. So question. Sir. Yep. Dia apa ni macam TechX tu kan. Dia Mhm. memang kena pakai port 49 je ke? Ke boleh pakai port Betul. lain tak? So far if dia macam ni tau, dekat bukan saya cakap tak boleh. Dia kalau contoh router tu kita yang buat, maksudnya kita ada akses kepada source code router tu kita boleh lah. Tapi kalau dekat Cisco, since kita gunakan je kan Cisco punya router ni, nampak kita tak ada option kita nak set untuk TechX tu pakai port apa. Nampak tak? So kita kena pakai kat port 49. Okay. Sama dengan radius sama juga kan? Radio boleh. Ni nampak. Radio kita boleh set port tu. Tapi port yang kalau kita pilih port lain boleh juga ke memang Kalau dekat server punya server radius punya server dekat server tu kalau kita configure dia ada sekejap. Dia boleh ada dalam etc file tu kita boleh set kita nak listen dengan port apa. Open radius. Ada je free radius sorry. So kita boleh set dia ada mana tah? Dekat ada satu configuration dekat situ kita boleh set. Selain daripada 18 tu kita boleh pakai. Kita boleh set kita nak listen dengan port apa macam ni ni kalau listen kita boleh tukar ke port apa. Kalau TechX so far saya cakap macam tak ada, macam tak boleh. Okay. Okay. Thank you sir. Alright. Soalan lagi bagus tu. Good question. Pasal selalunya bos kita lah, bukan bos lah, team lain. Maksudnya team firewall tu akan tanya kan. Mungkin port tu dia dah gunakan untuk protokol lain ke apa kan. Betul. Dia cakap, boleh tak try tukar guna port lain. So sekati je kan. So kita kena terangkan lah. Okay, sebenarnya TechX tak boleh. So kita kena argue dengan dia macam tu lah. Okay, kalau boleh tukar macam radius ni tak apalah kan. Kalau tak boleh, so kena argue balik lah. Okay. Okay, apa lagi? Question? No for me. Alright. ISE tu sama juga? Cisco ICE. Cisco ICE tu canggih sikit. Dia boleh tukar password, betul. Kita boleh tukar port. Pasal Cisco ICE tu dia walaupun dia Cisco nya produk, tapi kita boleh pilih sama ada protokol tu kita nak gunakan radius ataupun TechX Plus. Boleh. Okay. Thank you, sir. Alright. Anyone ada lagi? Alah, you guys kan sepatutnya level dah masuk universiti kan, dah ambil network programming. You guys adalah orang yang sepatutnya buat protokol tu, faham tak? Kalau tiba you guys rasa macam radius dengan TechX ni rasa macam tak mengikut kehendak lah. So sebenarnya you guys boleh buat sendiri protokol tau. So you guys buatlah nama protokol Mahfuz AAA contoh. So boleh buat lah kan. You guys dah belajar kan, network programming saya ajar kan. Itulah guna dia. You guys adalah kena jadi orang yang boleh buat solution tu, faham tak? Boleh buat your own protocol. Itulah harapan besar UiTM. Kenapa ajar network programming tu, boleh tak? Kan kalau network sekatilah kita nak guna port berapa ke, macam mana kita nak modify ke, itulah sepatutnya kan. Dan you guys punya batch ni lah harapan saya kot one day boleh keluarkan protokol sendiri ke kan.
boleh buat server sendiri kan. Macam itulah. Okay. Okay, soalan lagi. Protokol Uzi. Boleh je. Okay. Pasal you guys dah ada. All the knowledge tu you guys basically dah belajar. Just kena polish je. Kena buat the actual thing. Mungkin dalam kelas tu tak semualah saya cover. Tapi dia punya basic fundamental is there untuk you guys buat your own protocol. Okay. Okay. Ada apa lagi? Sir, Okay. ada Ya. satu soalan. Hmm. Yang TechX protokol ni memang untuk Cisco je? Tak. Ataupun Betul. dia So far kan yang saya jumpa lah. Ini so far dengan saya punya limited knowledge ni. Bila saya gunakan Huawei punya network devices macam switches atau router, setakat ni yang saya tengok macam Huawei dia hanya support radius. Kalau untuk Juniper, yes, dia boleh buat TechX. Tak banyak, sebenarnya tak banyak. Memang Cisco punya devices, dia boleh support dua sekali. Dia boleh support TechX plus dan juga radius. Tetapi untuk vendor-vendor lain, kan, selalunya dia akan support radius saja. Pasal dia ada open source kan. Oh, faham. Pasal of course lah Cisco ni besar tau company dia. Bayangkan dia ada macam-macam. Dia bukan hanya ada network devices tak apa, dia ada firewall, even authentication server pun dia ada dia punya sendiri. Apa lagi? Macam-macam lah dia boleh buat dia punya protokol sendiri kan. Itulah. Okay. Alright, thank you sir. Alright. Okay, kalau tak ada apa lagi, nak pukul 5. Kita buat Kahoot sikit untuk kita habis. Boleh? Boleh, sir, boleh. Okay, alright. Okay. Sekejap. Let me open up. Okay. So minta bantuan buka kahoot.it tu, betul letakkan game pin. Masukkan game pin tu untuk join. Okay, kita buat simple. Oh, by the way, nak tunggu kamu nak join ni, jangan lupa tau, Rabu ni dah boleh masuk fizikal. So siapa bash group 02 kan, so boleh masuk lah. Saya akan menunggu dengan happy-nya dekat lab tu So please jangan lupa Rabu ni, dan minggu depan untuk group 1 pula. Okay? Baik sir. Alright. Semua dah vaksin. Okay, saya nak kamu nak join nak pergi tu, kamu mesti semua second dose tau. Ada kat sini anti vaksin ke? Ada ke? Kalau ada, saya bukan nak macam nak at least sembang lah kan. Kenapa kamu tak ambil vaksin? Macam tu lah. Okay, 25 kita start. Okay, kita start Alright. Which is not component of AAA. Okay. Nampaknya semua tumpu keperhatian lah So allowance bukanlah. Allowance ni duit saku saja. Authentication, authorization, accounting. Allowance bukan. Okay, next.
Oh, cendol nombor 1 ni. Bahaya. Niko salah ni kot. Alamak. Habis Rabu ni rabak. Memory stack is type of counting information in. Jawapan dia bukan memory stack tu saya just letak je. Sebenarnya apa yang dia accounting information tu macam network, command ada tadi dalam slide. Mana boleh tengok di first slide dia ada certain ada benda yang accounting tu record kan. Nanti boleh tengok dalam slide Memory stack tu bukanlah, dia tak adalah. Dia hanya network, connection, exec, system, command dan resources. Memory stack tu tak adalah. Okay, dia tak ambil maklumat tu. Okay, next. Okay. Which of the following is server-based AAA protocol? Alright, majority betul, radius. So satu lagi yang kita belajar adalah TechCat Plus. So yang CHAP, MySQL, OpenLC ni bukanlah. Okay. Next. True or false? You can use TPA to authenticate with local database. Yap. Jawapan dia adalah true. Kita boleh simpan username dan password dalam router. Okay, betul. Alhamdulillah. Next. Vaccine FAT. Okay, next. Diagram show the authentication process of the protocols. Which protocol? Okay, jawapannya adalah TechCat. So kalau kita tengok tadi, panjang-panjang ni dia ada extra step ni adalah TechCat. Kalau radius dia simple. Itu je senang ingat. Okay. Alright, kita tengok siapa nombor 1, 2, 3. Oh, okay. Siapa ni? Cendol siapa? Kus ke? Bukan. Saya bukan saya. Okay, right. Okay, thank you very much. I think itu je lah kelas kita So saya terima kasih kerana participate petang ni. So saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Sekejap ya, tunggu saya bagi attendance.